Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Report Channel. Rupa-rupanya masih ada lagi yang meroyan, ya, tidak menjadi Perdana Menteri. Dan yang paling menggempakan sahabat semua, apabila individu ini, bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap ini, masih meroyan dan mengejutkan, mempersoalkan, ya seakan-akan mempersoalkan kuasa istana yang di Pertuan Agong sebelum ini, ya, hanya kerana beliau tidak menjadi Perdana Menteri. Inilah sahabat semua, beza seorang bekas Perdana Menteri yang rakuskan kuasa dan seorang yang dilantik, ya, kerana mandat yang diberikan ke atas beliau, yaitu Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya ingin membawakan Anda, ya, video ini. Mungkin ada walau-walau nanti cakap saya hanya fitnah dan sebagainya. Mari kita dengar dan nilai sendiri apakah yang dikatakan oleh Abakau ini, yang masih meroyan kerana hilang kuasa, tidak jadi Perdana Menteri, jadi pembangkang, jadi pembangang, jadi pembodoh dan sebagainya. Jadi mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua dan nilaikan sendiri apa yang Anda dengar, bakal dengar, ya, kenyataan daripada Abakau ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama. Yang di Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya pergi istana angkat sumpah. Selepas itu pilihan raya umum diadakan. Yang lepas kalau ikut kiraan kita jadi kerajaan. Kok betul tak? Ini ada di parlimen. Saya nak ceritakan, mungkin orang negeri ingat ke tak ingat. Saya waktu itu sekali lagi diberikan sokongan, ada 115 ahli parlimen yang sokong saya. Ikut perlembagaan, kalau saya sebagai ahli parlimen ada dapat sokongan 114, campur saya Muhyiddin Yassin ada satu parlimen, jadi 115. Kursi parlimen 222. Kalau bagi dua berapa? 111. Kalau nak dapat lebih satu, dia boleh bentuk kerajaan. Tapi saya dapat 115. Kalau ikut kiraan perlembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, but it is a record of history. Tapi entah macam mana, yang di Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya pergi istana angkat sumpah. Siapa yang Pertuan Agong dulu? Faham dah, ya? Kita tak nak cerita apa-apa buruk. Tapi yang itu bagi saya agak luar biasa. Tapi tak apalah. Maka lepas tu terbentuklah kerajaan perpaduan. Sekarang ni kita panggil kerajaan Madanon. Kita jual aja ke bawah. Itu dia sahabat-sahabat semua. Aduh. Kita sudah nampak, ya, rupa-rupanya, ya, masih ada yang meroyan tidak jadi Perdana Menteri. Aduh, lucu ini, lucu. Meroyan nampaknya masih tidak puas hati. Aduh. Kerajaan perpaduan yang dititahkan, dinasihatkan oleh yang di Pertuan Agong sebelum ini dipanggilnya Kerajaan Madanon. Ini satu penghinaan sahabat-sahabat semua. Satu penghinaan bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap. Waduh, ini sudah habis. Ini tak tahu lagi apa kita katakan. Katanya, sahabat semua, dia sudah cukup jumlah 115 ikut perlembagaan. Benar, dia sudah cukup jumlah 115. Tetapi ada satu perkara yang dia lupa cakap, yaitu kerajaan telah pun meluluskan akta lompat parti ataupun lompat katak. Dia tidak cakap berkaitan dengan isu ini sahabat semua. Dia cuba untuk memperbodohkan pendengar-pendengar yang datang mendengar ceramah mereka. Ya, kita orang kampung pun faham akta lompat parti ini. Secara individu, mereka tidak boleh memberikan sokongan kepada seseorang, ya, seseorang daripada parti lain. Jika mahu, mereka kena jadi ataupun memberikan sokongan secara en bloc. Ya, secara en bloc, barulah itu tidak dianggap sebagai lompat parti. Tetapi jika persendirian, jika seseorang individu
melompat dan memberikan sokongan kepada seorang individu ahli parlimen seperti mana dilakukan oleh 10 orang daripada UMNO itu memberikan SD sokongan kepada Muhyiddin, itu semua tidak valid. Kerana apa? Kita sudah ada akta lompat parti. Ya, mereka tak boleh memberikan sokongan kecuali secara en bloc. Ya, jadi perkara ini sebenarnya yang tidak dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin. Dan perkara kedua, seperti mana pendedahan daripada Setiausaha Agung UMNO bahwa 10 orang yang memberikan, ya, yang cuba mengkhianat parti UMNO itu telah pun menarik balik sokongan itu. Ya, mereka menarik balik kerana apa? Kerana mereka telah menandatangani satu perjanjian untuk mereka bertanding di bawah nama UMNO Barisan Nasional. Sekiranya ya mereka mengkhianati UMNO, memberikan sokongan kepada ahli parlimen luar daripada UMNO, maka mereka dianggap lompat parti. Dan selain itu juga mereka kena membayar sebanyak 100 juta ringgit. Jadi disebabkan itu sahabat semua, 10 pengkhianat itu, kita tahu siapa mereka, sejarah telah melakarkannya ataupun merakamkannya, merekodkannya. Kita tahu siapa mereka, akhirnya mereka menarik balik. Jadi mana cukup jumlah yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin itu? Kalau cukup pun ia tidak valid. Kita ada akta lompat parti. Dalam ceramah tadi dia tidak nyatakan yang kita ada akta lompat parti. Siapa yang meluluskan akta lompat parti ini, sahabat semua? Semasa kerajaan PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Dia mereka yang meluluskan. Sebahagian akta ada syarat mereka tidak luluskan, tidak masukkan, akhirnya mengena batang hidung sendiri. Seperti mana yang berlaku kepada 6 ahli parlimen mereka yang memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, kita boleh nampak ya bagaimana ya Abah Kau ini cuba memperbodohkan ya pendengar yang hadir dalam ceramah mereka. Dia tidak cerita habis ya berkaitan dengan akta lompat parti ini. Jadi jelas ya bahwa siapa sebenarnya yang merakuskan kuasa di sini. Masih meroyan, masih tidak boleh menerima kenyataan bahwa mereka itu sudah menjadi pembangkang yang membangangkan diri. Faham tak faham walau-walanti semua. Ya, kalau tak faham lagi memang kepala otak mereka ini sudah disuci ya, dicuci ya, bukan disuci, dicuci oleh lebay-lebay dengan pembohongan-pembohongan ya, karena gilakan kuasa dan sebagainya. Apabila tidak jadi kuasa, inilah yang berlaku ya, sehingga kita boleh nampak ya Abah Kau ini seakan-akan mempertikai, kononnya dia yang harus dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Waduh, kerana itulah sebabnya hari ini mereka tidak henti-henti untuk menabur fitnah, tidak henti-henti untuk membina persepsi naratif jahat kepada kerajaan hari ini. Seakan-akan mereka sanggup melihat kerajaan ini runtuh, seakan-akan mereka melihat kerajaan ataupun ekonomi negara itu runtuh. Ya, nilai jatuh pun mereka bersorak. Bagi saya sahabat semua, individu-individu seperti ini saya boleh anggap ya, pada pandangan saya boleh anggap sebagai pengkhianat negara, penderhaka negara. Ya, tidakkah itu akan menyusahkan rakyat? Tidakkah mereka terfikir bahwa siapa yang terkesan ya dengan perkara seperti itu, yaitu rakyat di luar sana yang menderita, yang kehilangan punca pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Seperti mana apabila Abah Kau ini isytiharkan darurat, apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Ramai yang kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, malah ramai yang membunuh diri dan sebagainya. Ya, jadi ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, kerana mereka ini seakan-akan pada pandangan saya mereka cuma pentingkan kuasa semata-mata. Rakyat mereka tidak fikirkan. Kepayahan, kesusahan rakyat itu seakan-akan bukan menjadi keutamaan mereka. Sampai ke hari ini masih meroyan, sepatutnya kononnya dia yang harus menjadi Perdana Menteri. Wow, ini sudah satu kegilaan yang saya tidak boleh gambarkan dalam otak fikiran saya. Memang satu yang amat-amat memalukan adanya individu seperti ini sahabat-sahabat semua. Ini pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Report Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.